Okay, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Peace be upon you and peace be upon you. Alhamdulillah. Terima kasih semua kerana bersama kami pada malam ini. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Kita kasihkan ruang sedikit untuk mereka yang nak join kita pada malam ni, insyaAllah. Pada masa yang sama kita tunggu Ustaz lah. Sementara kita tunggu Ustaz ni, InsyaAllah kita just nak kongsikan mengenai Peace Be Upon Youths ni. Okay, basically as for Peace Be Upon Youths, kita dah masuk season kedua. Di mana season pertama kita melakukan siri program ni dalam bahasa Inggeris. Dan insyaAllah pada siri kedua ni kita teruskan dengan bahasa Melayu, dengan insyaAllah topik-topik yang boleh membawa manfaat lah, insyaAllah. Okay, jadi insyaAllah topik pada malam ini yang akan dikongsikan bersama Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah Ustaz akan join kita sebentar lagi. Kita akan merungkai ataupun kita nak discuss sikit mengenai kenapa aku diciptakan. Ini adalah soalan yang sebenarnya senang untuk kita nak rasa jawapan dia. Rasanya kita senang untuk nak memahami jawapan dia. Akan tetapi dia perlukan kefahaman yang lebih jelas untuk kita nak go through that hurdles of understanding that statement itself lah. What is the purpose of we being created in the first place? InsyaAllah tu apa yang kita nak discuss pada malam ni, insyaAllah. Okay, terima kasih sekali lagi bagi mereka yang bersama kami pada malam ini. Masya-Allah, kita ada Dr. Walid bersama kita, kita ada Dr. Syed Hairuddin dan sebagainya. InsyaAllah, terima kasih sangat kerana bersama kami. InsyaAllah kita akan invite Ustaz ke sesi kita, insyaAllah. Okay, kejap kita invite Ustaz. Okey, kita dah invite, insyaAllah ni Ustaz akan bersama kita pada malam ini. Okey, jadi sebentar kita tunggu Ustaz untuk nak accept invitation kita. Kita just nak kongsikan sikit siapakah Ustaz Taufiq Ramlan ni. Okay, basically Ustaz Taufiq Ramlan ni dia adalah full-time lecturer di KIM, College Islam Muhammadiyah. By the way Ustaz, kalau you belum dapat my invitation, you kasih tahu pasal I dah invite you. Okay, just in case sekali lagi kita cuba invite Ustaz. Okay, kenapa dia cakap Ustaz unable to join Okay, kasih kita masa sedikit. Kita cuba invite Ustaz sekali lagi. Okay, kita cuba invite Ustaz sekali lagi. Mudah-mudahan tak ada masalah teknikal. Alhamdulillah. Ustaz pun dah join bersama kita. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Boleh. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Boleh dengar? Jelas boleh. Jelas. Dengar. Dengar. Buka. Dia janji hantar dah muncul dekat depan ni, anda dah happy dah. Pasal kata kena request ke, sebab tak pernah buat jarang buat. Jadi itu kata nak kena masuk dulu ke ataupun nanti tunggu request ke, tak apalah, masuk je lah. Kali kena request tu anda dah request, anda kena accept lah. Tapi alhamdulillah. Okey, itu kata anak terkeluar balik tadi. I see. Dia cakap Ustaz unable to join. Anda fikir balik, alamak, gini nak kena go solo malam ni. Ustaz tak masuk. Alhamdulillah, tu lah kata. Ni pasal first time kan kita live kat IG tu. Masya-Allah. Waalaikumsalam. Okey. Kita akhuna IG apa ni? Abu Sofyan. Okey.
Okey, Oh, alhamdulillah. dia punya term pula Dia punya term pula. Okey, so alhamdulillah Okay. kepada mereka yang bersama kita pada malam ini, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. So sedikit pengenalan sedikit pengenalan buat Al-Fadil Ustaz Taufik Ramlan. Okey, beliau adalah pensyarah full time kan Ustaz? Pensyarah full time. Full time. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah, di KIM, dan juga merupakan graduan dari Universiti Al-Azhar bidang akidah wal falsafah lah. Mungkin sebelum kita mulakan sesi kita pada malam ni Ustaz, mungkin you boleh cerita sikit lah a bit more about yourself. Mungkin hantar mengajar subjek apa ke dan sebagainya kan. Mungkin ada anak-anak murid Ustaz yang join kita pada malam ni. Mungkin boleh kongsikan sikit lah, insyaAllah. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Okey, pertama kali kita betapa syukur pada Allah kerana ni peluang yang pertama Anas sendiri untuk buat live IG kan. Sebelum ni ada IG je tapi tak pernah buat live. Jadi pertama kali kita buat live. Pernah lah kita buat dekat apa tu nama dia, stream stream dah lupa lah. Okay, jadi maknanya Facebook tu semua biasalah, kita dah pernah buat lah. Tapi ni IG ni kan kita kata benda baru kan, jadi nak tengok apa macam mana nak dia punya sesi dia. Okay, tapi tak apalah, itu benda kecil je sebenarnya. Okay, jadi balik pada tadi, secara pengenalan tadi dah cerita lah tentang saya salah seorang daripada pensyarah. Sebelum ni saya kita di sekolah di madrasah lah. Kemudian kita mengambil, saya tadi sebab kamu juga tadi kita ambil daripada akidah falsafah. Saya kira sebelum ni dari 4 tahun lah, alhamdulillah. Dari madrasah Al-Junaid kan? Junaid, betul. Lupa dekat madrasah je umum. Yalah, takut OFA madrasah. Jadi kita kata kan? Asal kamu madrasah juga. Kita tak mahu. Jadi kena spesifik. Okey, madrasah Al-Junaid. Jadi maknanya insya-Allah lelaki dekat situ je. Kemudian kita sambung, sambung tadilah saya daripada graduan Azhar. Jadi bidang kita ni akidah lah kan, akidah dan falsafah. Okay, yang mana benda yang kita Anas sendiri secara peribadi bukan benda yang Anas suka dulu. Okay, benda yang Anas tak minat daripada dulu. Tetapi yalah, kita kata qadarallahu ma syaa fa'al. Bila minta untuk tahwil lah ataupun kita tukar kursus tu, maka tak dibolehkan oleh kita panggil Amit kuliah ataupun dekan Universiti Azhar tu. Jadi dia kata dah terlalu ramai kita nak ambil tafsir ataupun hadis. Jadi kalau tengok dia tinggal 2 je lah, mana dakwah dengan akidah dan falsafah. Jadi akidah tu tak ada masalah, cuma bab falsafah tu, jadi kita je fikir 2-3 kali kan, sampai nak fikir nak balik Singapura je kan. Jadi akhirnya dinasihatkan oleh beberapa senior yang ambil juga dalam bahagian akidah falsafah, maka dia kata why not kita cuba. Maknanya terjun dalam bidang yang mana asalnya tak minat, tapi alhamdulillah itulah kita dapat dan dapat banyak manfaat lah. Kita kata walaupun kadang-kadang tu benda yang banyak kita tak setuju awal-awal, tapi bila kita belajar tu baru kita faham kenapa benda tu perlu dipelajari. Yalah, mungkin ada yang tak setuju lah, tapi itu biasalah. Tapi bila kita belajar tu baru kita faham di sebalik semua tu. Alhamdulillah kita dapat menerangkan dengan lebih baik lah. Cuma itulah, benda ni baru untuk sebahagian orang. Dan Ana rasa pun bawaan sebelum Ana tu mungkin boleh kira orang yang ambil falsafah. Mungkin atas Ana tu cuma 4-5 orang saja. Kan? Jadi bawah Ana nak tahu. Ana tahu satu je lah. Satu je Ana tahu yang ambil daripada akidah falsafah yang bawah, junior lah, kita panggil junior. Okay? Jadi yang lain tu Ana tak tahu siapa yang ambil, kita tak tahulah. Cuma kita nak kena ramaikan lagi lah dalam bidang akidah khususnya. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah terus dia saya sebagai sambung dekat Malaysia. Sebagai tambahan Ustaz, minta maaf celah sikit. Sebagai tambahan terlupa tadi nak kongsikan dengan pendengar kita. Sebenarnya Ustaz Taufik Ramlan ni merupakan senior Ana sendiri. Okey, di mana bila kita masuk Mesir, Ustaz Taufik ni dia duduk dekat sama rumah. Duduk sama rumah kan? Betul. Tapi rumah tu masih ada lagi tak? Tak lagi Rumah tu ada lagi tak?
Muhtarif. Nama rumah tu kan kita popular dengan nama apa? Muhtarif. Muhtarif. Dekat Syariq apa tu Abu Hayyan Abu Hayyan At-Tauhidi, Tauhidi. betul tak? Betul, belakang mahkamah tu. Syariq mahkamah. Jadi lepas tu nak tahu apa jadi pada rumah yang kita ni. Anda dengar tak ada lagi? Anda dengar lah. Oh, sekarang dia Jadi punya rumah yang jiran kita pun tak lagi. semakin mahal kat sana dengar. So, by the way, ada komen dekat sini daripada apa tu? Presiden Muhammadiyah Ustaz Azri, dia mengatakan ni akidah falsafah level UND ni. Masya-Allah. Level Ustaz no terus. Jangan tu nanti kita bila duduk dengan dia tu kira dia dah sampai mana kita tak tahu. Sama agak tadi jadi lepas tu you ada sambung dekat Malaysia tu. Ana sambung dekat Malaysia. Kita ambil khusus postgraduate diploma yang mana kita fokus sebab tadi kata tak minat dalam falsafah. Jadi bila balik tu kita try lah ambil dalam bahagian bahasa kita dalam sana tu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab tu ada term-term kita tak faham. Yang mana kita tak faham lebih lanjut. Jadi Malaysia tu dia ada satu kursus yang khas kita cinta tentang falsafah. Jadi situlah kita belajar falsafah Greek, kita belajar falsafah Islam, falsafah Barat, falsafah sains, falsafah apa lagi. Macam-macam lah sejarah dia. Dan kita belajar mantik lebih lagi dalam. Jadi dekat situ baru kita faham term-term yang dipakai bila kita dekat Azhar. Jadi bila lepas tu baru kita macam kita confident sikit lah. Masya-Allah. Kalau tak confident. Okeylah, itu biasalah. Jadi dia ada tingkatan. Alhamdulillah dah lama lah anak tak sampai. Jadi banyak kita ambil apa tu benda-benda yang asas lah. Tapi itulah dia kuatkan anak punya bidang lah. InsyaAllah. Masya-Allah. Okey, teruskan. Okey. Macam Ustaz kongsikan tadi, dia sebenarnya macam Anas sama juga. Anas sebenarnya tak ada terfikir pun nak ambil bidang hadis bila belajar dekat Mesir. Tapi Ana rasa tu kekurangan Ana dekat sana, bidang sana kan. So tu pasal Ana lanjutkanlah ambil bidang hadis. Masya-Allah. Okey Ustaz. So topik malam ni kita nak bincang, kita nak bincang masalah akidah sikit. Masalah akidah umat. Dia bukan benda yang berat, tapi sebenarnya dia benda yang kita boleh bincangkan lah, terutama sekali among the youths kan. Kadang-kadang kita rasa macam cara kita berfikir tu adalah betul. Sebenarnya dia kurang tepat. Dan kerana tu dia mengganggu ketenteraman fikiran kita, emosi kita dan sebagainya. So mudah-mudahan malam ni bila kita kongsikan sedikit sebanyak mengenai kita punya belief system lah, senang kata, dia akan bentukkan sikit cara pemikiran yang lebih tenang, lebih waras, di mana kita dapat memahami akidah yang selamat, yang betul-betul diajarkan oleh Islam tu lah, melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita boleh mulakan soalan dia straight to the point. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan pendengar kita pada malam ini. Apakah purpose kehidupan kita Ustaz? Dan kenapa kita diciptakan in the first place? Mungkin boleh touch sikit kat situ. Okey. So soalan besar yang sentiasa. Ini soalan yang bila kita belajar dekat dalam ni, kita kongsilah bila kita belajar dalam falsafah, benda yang ditanya oleh lecturer kita. Jadi dia kira macam dia nak tengok macam mana reaksi ataupun pemikiran pelajar-pelajar pada ketika itu. Ini yang saya tak tahu lah senior kita yang lain ataupun mungkin yang bawah-bawah saya. Ketika itu saya ingat lagi yang mengajar saya tu namanya Dr. Al-Afifi. Dia pertama bila dia anak ajar falsafah Greek tu, pertama sekali dia tanya kita sebenarnya kenapa kita dekat sini? Okay, why at the first place we need to be in this world? Jadi benda tu dia jalan lah. Kita tak terfikir pun. Sebab selama ni kita belajar gitu-gitu je kan. Mana tujuan manusia tu diciptakan begini-begini. Tapi bila dia tanya benda tu kepada semua orang Arab kita sekali, orang-orang Melayu dan sebagainya. Jadi benda tu kita terdiam sekejap. Saya tak tahu orang lain lah. Tapi kalau saya kita terdiam sekejap. Sebab benda tu dia tak tahu nak kata teknikal ke apa ke dan sebagainya lah. Jadi cuma bila kita fikir balik,
manusia ni cipta sebab orang kata saya tak minta pun Ustaz. Saya tak minta pun kita diciptakan manusia. Biasanya saya tanya balik macam mana awak tahu yang awak tak minta jadi manusia? Macam mana? Jangan kata kita semasa kita dicipta. Masa kita baby, macam mana you tahu yang kita sekolah situ? Kita minta tak bapa kita, I want to go to K1 di school. Ataupun nursery ataupun mungkin sebelum tu. Kita tak minta pun. Tak ada pilihan. Kan? Kalau kita boleh tanya bapa kita balik. Tapi bapa kita lebih tahu pasal kita. Yang we need that. So you macam mana pun you yang sebenarnya you kena sekolah. Pasal tu lumrah. So apatah lagi sebelum kita dicipta oleh Allah ataupun sebelum kita dilahirkan ke dunia ni pun kita tak tahu apa yang kita masa tu bikin. Tapi dalam Quran Allah bagi tahu kita yang mana sebelum kita ditiupkan dalam badan masing-masing, maka Allah dah bagi tahu kita kan, maknanya dalam surah, saya lupa surah apa, surah Al-A'raf saya lah, Al-A'raf ke ataupun surah lain yang mana dalam Quran Allah sebut cerita tentang ketika roh tu dikumpulkan, maka apa yang Allah tanya kita kan? Allah tanya kita, adakah aku ni Tuhan kamu? Semua roh-roh ketika itu menjawab, saat kami bersaksi. Jadi kita tak ingat lah. Sebab itu biasa dalam mana-mana pun. Bila kita jangan kata kita semalam kita pun kita lupa kita buat apa. Kan? Apatah lagi kita masa kita baby, kita masa kita belum dicipta, masa belum lagi tiup roh pun. Cuma Allah bagi tahu tu sebab Quran tu dia panduan bagi tahu kita what is going on here. Okey, balik pada cerita. Sebenarnya apa tujuan yang asal manusia tu dicipta oleh Allah SWT dan kenapa kita nak kena jadi manusia? Kan, why? Itu benda yang selalu kita ditanya. Okay, pertama sekali Allah jawablah dalam Quran tu. Biasanya kalau kita baca surah Zariyat. Kan, kalau if the youth like it or not, we need to come back to the basic is the Quran first. So what is Allah inform us about the purpose okay, of us here to being a human being at the first place. So Allah bagi tahu kita pertama sekali memang Allah cipta manusia ni okay, adalah untuk beribadah. Tapi sebelum tu Allah cerita dulu kita datang daripada mana? Kan, pernah terfikir tak kita datang daripada mana sebenarnya? Okay, where we come from actually. Dan Allah jawab dalam Al-Quran yang mana kita tu dicipta sekian. Daripada air, daripada tanah dan sebagainya lah. Kan? Maknanya kita come from soil ataupun come from water. Water tu kita tahulah, siapa belajar tafsir tahulah. Water tu balik kepada sperm lah. Okay, dicampurkan dengan eggs. Okay, dan sebagainya lah. Itu maknanya next question itulah kenapa kita dicipta pada awalnya. Maka Allah jawab adalah kita ni supaya we need to worship Him. Itu dalam akidah, biasanya kita tanya, why we need to worship this God? Okay, what is the purpose? Why should we need to know this God? Yang mana namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah jawab dalam Allah jawab dalam Quran ni, sebenarnya Allah dah jawab banyak. Cuma kita nak kena belek lah kan. Jadi bila Allah kata, pertama sekali kamu nak kena beribadah pada aku. Why? Sebab Allah dalam surah Baqarah, kalau kita tengok dalam Quran, Allah kata, pertama sekali, why you need to worship me? Because I am a sustainer. I sustain you. So the next question kita kata, how do you sustain us? Okay, so maknanya kata sebab I create you also. So the first one is you need to know this God is creator or not. Sebab dia create kita. Dia cipta kita, dia invent kita, dia apa-apalah dia buat. Tak cukup dengan creator, kita invent kita, dia bagi kita sustainable. Dan dalam Quran Allah sebutlah, ni kita cerita dalam Quran. Because of that, you need to worship me. To say thank you back to Allah SWT. Okay, so this is original. Tapi bukan itu saja. Adakah kita nak kena worship Allah? Itu saja. Ada lagi misi kita. Dia ada misi lain. Antara yang Allah sebut, maknanya salah satu tujuan ataupun the purpose of us of being a human being is to become a khalifah. Okay, maknanya tak cukup kita worship to Allah, say thank you for creating me ataupun for sustaining me, but at the same time we need to do something. Maknanya mission kita adalah kita nak jadikan bumi ini dalam keadaan aman damai. Kalau tak ada manusia, macam mana aman damai dunia? Sebab Allah kata sebelum Allah already give this mission
to jinn. It's not successful. Allah give this thing to malaikat, to angels. Also it's not successful. Why? Because the malaikat atau the angel is so better than us actually lah. But kenapa tak successful? So kita tanya dulu lah, kenapa angel tak successful? Pertama sekali, the angel don't have any free will to do that. They just listen whatever that Allah wants, so they just do. Kan? Dia tak pernah bantah pun cakap Allah SWT. Tapi satu lagi, Allah bagi peluang kepada jin pula. So bila jin bagi tugas tu pun tak successful juga. Why? Dia ada nafsu macam kita. Dia pun ada akal, tapi dia buat rosak dekat dunia. So bila Allah bagi the next thing adalah manusia. The human beings is the next step to show, Allah nak to show to malaikat, to show to the jin. This creation is better than you and you. That's why Allah kata, dalam Quran Allah kata, I want you to become my khalifah. Ada orang tanya lagi, Allah kan maha kuasa. Allah is so great. Allah is almighty. Why Allah need us? Kan? Why Allah need us? Kenapa Allah perlukan kita untuk buat benda ni? Jadi contoh dia apa? Saya ni tak tahulah ni siapa yang dengar ni boleh setuju boleh tak setuju dengan saya. Orang kata dengan kita, kenapa Allah perlukan kita untuk baiki bumi ni? Allah boleh buat apa? So saya bagi tahulah, Allah nak functionkan sebenarnya apa tujuan manusia sebenarnya. Jadi seolah-olah dia example, analogy lah kita panggil. Ada seorang pencipta ni, dia tujuan dia nak cipta bas. Transportation lah, kita panggil transportation. Tak kira bas ke, kapal terbang ke, atau apa saja. Bila first time tu dia plan tu, biasanya orang yang plan to create something, mesti dia ada maksud. Maknanya everything that they invented must be has a purpose. Tanyalah orang-orang yang buat something. Dia create something ni, tanya Steve Jobs. At the first place, why at the first place you need to invent iPhone? Agak-agak apa jawapan? Mungkin the youth need to answer this question. At the first place, kenapa Steve Jobs nak kena invent iPhone? Why we need iPhone? Steve Jobs mesti tahu. Dia ada purpose dia sendiri. Bila dia plan, dia buat planning untuk invent, mesti dia ada maksud dia. Yeah. Mesti dia kasih tahu tujuan dia apa. Jadi nak tahu hasil dia adalah bila lepas dipakai. Jadi kalau orang buat transportation ni, biasanya tujuan dia apa? Supaya we need to transport transport the things from this location to this location. That's the purpose. Yes. So bila kita tengok benda ni, yang mana dalam bas tu ada 40 kursi, dalam bas tu ada dua kursi untuk driver, satu dia drive, satu tengah tunggu masa, so boleh tukar. Belakang kalau kat bas tu dia ada ni. Everything dia susun tu semua ada function. Tanyalah orang-orang yang pakar, yang tahulah yang mana tujuan dia apa satu. Apa nama dia? Nama dia bas. Nama dia bas. So tugas bas ini adalah untuk ambil orang, masukkan orang dalam bas tu, yang mana boleh masuk dalam 40 orang, diantar ke tempat lain melalui darat. Itu function bas. Ada lagi satu transportation namanya kapal terbang. Kapal terbang pula, dia terbang lah. Terbang pula. Dalam situ mungkin dalam 400 orang saya tak tahulah. Dia ada sayap lah semua. Dia kenapa ada sayap? Kenapa nak kena ada enjin? Kalau jambu besar je. Betul. Jambu besar kan? Jambu besar. Kenapa nak kena ada jambu? Cukuplah Airbus. Kan? Cukuplah Airbus. Kenapa perlu ada sayap sampai ada enjin kat situ? Dia mesti ada cerita dia. So kalau orang yang invent tu, dia nak functionkan, dia mesti jalan lah. Buat lah. Takkan dia simpan je kapal terbang. Mesti dia bawa dekat ni. Okay, dia terbang. Baru kita nampak dia punya hasil yang mana dia boleh manfaatkan orang. So the same thing bila Allah cipta manusia, Allah nak functionkan manusia tu. So sebab Allah turunkan Nabi Adam AS pada pertama sekali ke bumi untuk tunjukkan kepada malaikat
tunjukkan pada jin yang manusia ni function dia lebih hebat daripada dua. I see. Yang mana kita ada akal, kita ada free will, nafsu lah. Kita ada roh, kita ada kemampuan, kita ada fizikal dan sebagainya, supaya you use all this features ni untuk buat yang terbaik untuk makmurkan dunia. Tapi masalah kita tak guna features tu. Tu siapa yang belajar dengan saya akidah, bila nak cerita tentang Allah ni Rabb, saya akan bawa benda-benda yang kena dengan diri kita. Dan hari ni banyak kita lupa benda yang paling bagus sekali, paling hebat di sisi kita, yang mana benda tu function besar. Sebelum ada kamera, sebelum ada teknologi, sebelum ada ni, Allah dah invent benda tu dulu. Gunakan kat mana? Dekat badan kita. Kalau kita tengoklah. Tersebut Allah kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu ni ada tanda-tanda Allah yang mana kamu sendiri tak nampak sebenarnya. Jadi itu sebagai permulaan lah. Kenapa Allah ciptakan manusia? Walaupun kita tak minta, tapi kita, macam mana kita tahu kita tak minta? How do you know? Biasanya orang budak-budak kita ni ataupun remaja kita ni tanya, Ustaz, I don't ask Allah to make me as a human being. Better I become a animals, better I become a apa-apalah, kan, pokok ke apa ke. But how do you know that you not request to become human beings? You pernah nampak ke? You pernah jumpa Tuhan? You cakap dengan depan Tuhan, okay, Allah, aku tak nak jadi manusia. Kan? Sebab Allah kata, kamu pilih manusia lah. Tu sebab aku jadi manusia sekarang. Ya. Sebab benda tu kan right. We don't know. So, when we pilih tu, so we do our best. Okay, to make it the earth more better than yang Allah suruh lah. Okay, Allah suruh. So itu permulaan lah. Pada mukadimah. Okay. Okay, Ustaz. Mukadimah ni saya try digestkan for the youth sikit pada malam ni untuk kita nak faham. Okay, so for apa yang Ustaz sampaikan tadi, the purpose of life is first to worship Allah Subhanahu Wa Taala. By worshipping Him, itu kira dia punya complete purpose lah. And at the same time, for the side of ibadah juga, mungkin kita boleh elaborate lebih sikit. Kadang-kadang orang salah faham mengenai ibadah ni, Ustaz. Ada orang ingat tu ibadah tu setakat solat je. Satu hari penuh tu memang kita nak solat je, tu je ibadah. Dia akan, tapi ibadah tu dia lebih luas daripada tu kan. Dia, kita apa-apa benda kita buat mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan termasuk dalam form of ibadah lah kan. Dari segi relationship kita dengan manusia dan sebagainya. Okay, yang kedua adalah Ustaz katakan tadi sebagai khalifah. Khalifah fil ard. Okay, di mana Ustaz mengatakan yang membezakan kita dengan creations lain tu, di mana Allah ciptakan jin kind, ada daripada mereka tewas dengan hawa nafsu. Lepas tu Allah ciptakan malaikat tu memang orang kata dia akan patuh je lah dengan Allah kan. So kita pula manusia ni, bagaimana kita kawal hawa nafsu kita ni untuk nak jadi khalifah dekat bumi Allah ni. Jadi dia ada kena-mena dengan soalan kawan kita. Mungkin kita boleh selit sikit saya soalan ada orang menanyakan soalan ni. Dia cakap, how do I deal with fluctuation iman levels? Di mana kita ni memang iman ni dia menaik dan menurun kan Ustaz? Lagi-lagi kita hidup dekat Singapura ni, banyaklah cabaran dia untuk kita nak hadapi. Dari segi apa yang kita melihat, kita punya harian kita dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit Ustaz. How do I deal with fluctuating iman levels? Fluctuating tu apa iman yazid wa yanqus kan. Dia menaik kadang-kala, dia menurun kadang-kala. Macam how to ni maintain maintain macam mana kita nak supaya iman kita okey. Okay. Alright. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni soalan yang, yelah, kita tanya bukan saya je lah. It's not only me. Maybe from other asatiza also, they get this kind of question. Dan sebab bila kita cerita pasal ibadah, cerita pasal ini, at the end of the day, kita nak iman kita tu level up. Okay, to the level yang Allah nak. Kan, sebab antara yang paling tinggi takwa lah. Itu level iman yang paling tinggi sekali. So bila kita dengan dalam keadaan kita ni Singapura dengan, yelah kita tahulah, kita tak payah cerita tentang situation in Singapore.
saya rasa bukan Singapura apa, di mana, di Mesir pun sama kan. Betul. Kan? So kita tak tu. Okay. Betul. So how to deal, macam mana kita nak level up kita punya iman tu kan. Pertama sekali, banyak orang yang bila nak level iman mesti kena pergi masjid. Mesti dia kena zikir, mesti dia kena baca Quran dan sebagainya. Pada saya itu betul. Baca Quran, solat, zikir, pergi masjid dan sebagainya lah. Ataupun jumpa kawan-kawan yang soleh dan sebagainya. Yes, that's a thing yang we know. I think some of us already learn, but still dia punya level iman dia still there. Ataupun still stagnant atau maybe lower than that. Sometimes because of apa? Okay, sometimes kenapa? Sebab we don't understand exactly what is actually that we are doing dalam today. Macam contoh ada orang dia baca Quran, dia baca Quran, tanya dia balik. Okay, macam mana you betul-betul baca Quran? Sebab Islam suruh kita baca. So bila you need to read something, you need to understand exactly what exactly that Allah want us to do. Kan? Ataupun want Allah, apa tujuan Allah macam itu. Biasanya kita baca Quran semua just gitu je. Kalau gitu, beza ada waktu, kalau gitu senang lah. Tapi Allah tak nak kita baca Quran macam itu saja. Allah want us to contemplate back ataupun to analyse back. Kenapa Allah suruh macam gitu? Benda ni bila kita baca banyak, kita tadabbur banyak, lama kelamaan kita akan dapat tahu apa ibadah kita buat tu tak ada masalah. Dan benda tu akan jadi benda biasa. Bila saya tanya beberapa orang, saya katalah, banyak hari ni orang baca Quran tu biasanya dia betulkan tajwid. Betul lah. Baca Quran perlu betulkan tajwid. Tapi berapa ramai pemuda-pemuda, the youth today ataupun the teenagers today, they are understanding whatever that they are recited today. Kan? Of course dia kata, Ustaz, bahasa dia bahasa Arab, Ustaz. That's why we don't understand. Of course, yes. But in terms of tadabbur, Allah suruh kita tadabbur. Allah don't only, yes, you need to recite, but Allah asks all of us, all the Muslims, okay, to analyze. That's what namanya tadabbur. Yeah. Tadabbur tu daripada perkataan dubur kan. Dubur ni apa? Mana dubur ni kat ujung sekali. So Allah want us to recite, to understand until at the end. Kan? Jadi bila anti end tu mana dia kena tengok one by one, analyze. Why macam gini, macam gini. Kan? Kenapa Allah suruh kita macam ni, macam gini. Kenapa Allah kata macam ni, macam gini. So yes, kita boleh baca dia punya literal tu. Yes, kalau kita tak faham, tanya ustaz lah. Dia pakar lah. Jangan kita main bedal lah kan. Itu masalah juga kan. Remaja ni dia main bedal lah. Yang penting aku faham. Google, okey, faham. Share Google. Google lah. Sekarang pula share Google banyak. Tambah lagi ada macam-macam share je lah. Share apps. Kan? Jadi senang diorang akan tengok kan. Tapi itu saya kata, kalau information yang you dapat daripada Google tu betul tak apa. Kalau in other way orang, maknanya dia punya information is wrong kan. Banyak saya jumpa yang daripada remaja ni, bila dia jumpa jumpa myself lah okay, meet me personally, banyak saya tanya, okay, apa yang you faham dari ni. Biasanya diorang akan cakap benda-benda yang ataupun daripada Google yang mana saya tengok balik dia website, I think it's not reliable, I think. Yeah. It's not reliable resources. Tahu-tahu kita check balik dalam Google tu yang dia cari artikel tu, yang orang itu sebenarnya anti hadis. Yeah. Pasal dia baca Quran. Dia baca Quran juga. Yeah. Tahu-tahu kita tengok dia punya author dia is come from Orientalist. Yeah. So the teenagers atau the youth don't have any background of Islamic. They say, oh, ini is Islam. So they just accept it. Yeah. Kan? Itu sebab tadabbur tu, hari ni kita jarang kita dengar tadabbur. Hanya contoh dalam Quran saya ni for the youth especially. When you recite Quran, the first and foremost, I will ask every teenager or every youth. Kita semua tahu Fatihah. Everybody yang dia label himself as a Muslim, I ask them one thing. The first thing that you recite in Surah Fatihah is that you need to praise Allah SWT. To praise Allah SWT as a rock of all universe. So number one, I ask him why Allah regards himself first one to introduce himself as a rock. Why not ilah? Why not ilah?
Sebab why saya cakap macam ini? Sebab saya tanya balik, kenapa when you testify in your solat, and also kita dalam azan pun, kenapa dalam azan syahadah kita la ilaha illallah? Boleh tak saya tukar asyhadu alla rabba illallah? Ya, beza. Ada sebagian yang remaja tahu, dia kata, Ustaz, tak boleh Ustaz. I say, why? Because Allah also Rabb. Wa ilah. Tapi in surah Fatihah, Allah use the word Rabb. And after that, why after that Allah say Ar-Rahman Ar-Rahim? What doesn't, pasal nama-nama Allah ni banyak. Ada 99 lah yang Allah sebut lah kan. Tapi kenapa Allah tak sebut nama Razzaq? Betul. Kenapa Allah tak sebut nama lain? Kenapa? Kenapa Allah refer back, regard himself after he say he is a Rabb? Allah say he is a most merciful, most gracious. But after that, Allah cerita that dia ni apa kita panggil, he is a king. Ataupun dia ni adalah Maliki Yaumiddin. Why? Dia punya susunan tu, kita akan nampak kenapa Allah susun macam itu. Masya Allah. Kan? Lepas dah cerita tu, baru Allah cerita tentang iyyaka na'budu wa iyyaka. Ni so it's just a simple lah. So I ask to all the teenagers sometimes, macam gitulah kita tadabbur. Sebab everything that Allah susun ayat, Allah organize the verses in the Quran, everything has a reason and has a purpose. Yeah. Including ourselves tadi kita cerita, why we need to be in this world. Has also the reason and also the purpose. The same thing to the verses. That's why Allah give the Quran as a manual to show to us what is the human being's features. Handphone ada features, tu sebab kita beli. Kalau tak ada features baik, buat apa nak beli? So kita, saya gelarkan manusia ni is a very special limited edition. Kan? Kita lah. Jadi nak tahu kita ni special limited edition, kena tengok dalam Al-Quran kenapa Allah kita jadi manusia. And then we can know what is the reason we become a human at the first place and why Allah ask all of us to become khalifah in this world. InsyaAllah. Itu insyaAllah lah. So antara tanda, bukan saya kata salah satunya, tapi yang boleh kita naikkan kita punya iman insyaAllah, dengan kita bukan hanya baca Quran, tapi kita menghayati apa yang termasuk susunan yang Allah sebut. Itu belum masuk bahasa Arab lagi. Ya, betul. Lagi dahsyat tu masuk bahasa Arab. Ya. Tu anak-anak tu antara cara yang terpenting Ustaz. Kadang-kadang kita tengok the hierarchy that is being given, it's different. Kadang-kadang orang dia utamakan tarannum, orang utamakan tajwid, orang utamakan benda-benda yang dia tak bagi kefahaman ataupun intisari Al-Quran tu tersendiri. Jadi bila Ustaz cakap pasal tadabbur tu, memang orang kata Masya Allah, it will help lah. Di mana ulama' mengatakan al-iman dia yazid, dia naik dengan ta'ah kan, dengan ketaatan. Wa yanqus bil maksiyah, dia turun dengan kita melakukan maksiat. So insya-Allah dengan kita mendampingi Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, dia akan tolonglah untuk level upkan balik kita punya iman apabila iman kita turun tu, insya-Allah. Okey Ustaz. Alhamdulillah khair. Terima kasih banyak kerana menjawab soalan tadi. Okey, kita akan ke jawapan ke soalan yang seterusnya. Memandangkan kita dah kita dah terlebih masa sikit, tapi tak apa. Kita akan masuk kepada soalan ni Ustaz. Okey. Okay, apa dia? Ini ada kena-mena yang qada dan qadar sikit. Kalau Allah dah takdirkan tempat kita ke syurga atau neraka, buat apa kita hidup kalau gitu? Ni soalan yang selalu kita dengar lah. Di mana kadang-kadang kita tak faham mengenai qada dan qadar tu, kita rasakan macam kenapa kita hidup in the first place? Allah dah tentukan kita masuk syurga atau neraka kan? Kenapa kita hidup? Itu soalan dia Ustaz. Okey. Itu soalan yang kita tak akan habis lah. Takdir ni, soal qada ni memang sampai bila-bila. Saya kalau ajar akidah tu, biasanya yang orang tanya kita, mesti dia akan touch qada. Walaupun kita baru masuk pasal Tuhan, pasal Allah, dia tak nak kena masuk qada. Kenapa Ustaz macam gini? Kalau Allah tahu Allah at the first day, we are in the hellfire, why kita kena hidup? Ya, apa tujuan sebenarnya? Tak apa, you simplifikan untuk kita, insya-Allah bagi mereka nak belajar lebih lanjut,
nanti kita teruskan minta diorang masuk kat kita Okey. belajar. Kalau boleh belajar senang je. Datang ke college lah. Datang ke college. College Islam Ahmadiyah. Okey, tak apa. Saya simple kan, simplify kan. Okey, kalau gitu buat apa kita hidup kalau kita ditakdirkan oleh Allah tu kita masuk neraka atau syurga? Dia macam gini lah. Kalau kita faham istilah education, kita tahu. Mula-mula kita masuk sekolah tu, Tuhan tahu apa tu, guru-guru tahu tak kita ni mampu untuk pass atau tidak? Guru-guru tu dia boleh tentukan tak? Boleh dia nampak you register as a student, we are as a teacher ataupun as a dean ataupun as a principal, we already can expect. Ini budak tengok ni, budak ni malas ni. Ini confirm fail ni. Itu kita punya. Dan kita boleh cakap juga, ni budak ni walaupun nampak macam malas, tapi dia ada potential boleh jadi pass ni. So, Allah dah letakkan, kita guru dah letakkan, budak ni dia boleh potential jadi pass ataupun boleh graduate from the school. At the same time juga, dia boleh fail. Dia boleh drop out daripada, ataupun dia boleh apa-apalah, dia kata. Yang mana tak bagus lah. Tapi, kita dah tentukan macam mana. Jadi akhirnya, kita akan cakap pada student atau cakap pada murid ni, kalau dia ikut cara ini, dia akan pass. Tapi kalau dia insist nak ikut di jalan, dia malas, tak nak buat homework, tak nak buat apa yang guru suruh, dia tak nak buat apa yang dah ditetapkan oleh sekolah, dia still insist on this going on. So, siapa salah? Murid tu salah. Yeah. Kan? Jadi maknanya, Allah SWT, dia tahu, memang betul. Kita tak tahu apa akhir kita. Wal'ayazubillah, kalau kita ditakdirkan boleh masuk neraka. Bagus juga, maknanya alhamdulillah kalau kita ditakdirkan masuk syurga. Tapi all of us, we don't know. Itu sebab dalam Islam, dia ada satu iman nama dia apa, bila Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata ada beberapa orang tu memang Allah takdirkan dia masuk neraka. Tapi akhir-akhirnya, dia ubah dia punya jalan. Dan adakah itu takdir Allah? Itu pun takdir Allah. Sebab Allah dah susunkan setiap manusia ada dua jalan. Allah kata, aku ada dua jalan, kau akan pergi sini, boleh pergi sana. Ada potential. Tapi aku tak pernah suruh kamu ikut jalan ni. Ini jalan jahit dah lah. Pergi ke neraka lah. Terus sebab dalam Al-Quran Allah suruh kita buat baik, buat apa. Tapi you still nak ping tempat lain. You nak corner ke tempat lain. Siapanya salah? Kita. Manusia salah. Sebab apa? Allah bagi kita free will for us to decide. So the same thing happen to the student. You memang betul, I can make you as a successful person. But at the end of the day, you choose by yourself. The teacher can open the door for you. But at the end of the day, you are the one to enter by yourself. So sama juga, I know you can do it. But I ask you to do this, but I want you to be successful. But still, you insist not doing that. So, is your free will. So, kalau you fail, jangan salahkan guru. Guru dah bagi tahu. So, kalau orang kata, kalau Allah tahu kita masuk neraka, bagi tahu lah. So, the same thing, kalau kita dekat dalam peperiksaan, ada guru bagi tahu answer. So, I ask the youth lah. Ada tak guru bagi tahu? Kalau guru bagi tahu, tak adil untuk orang lain. So better the guru will shut their mouth. So I know you, ni salah ni. Ni salah ni. Tapi guru diam je. Sebab dia yang nak kena selesaikan. I give you dia punya teaching, method, subject, info, notes. But you still doing that, itu up to you. Okay, I give you test. At the end of the day, kalau you betul-betul ikut apa yang saya suruh, you will pass. But if you not, you bear the consequences by yourself. Itu sebab Nabi ajar kita amalan. Cari satu amalan, banyak-banyak amalan boleh mendatangkan pahala. So kalau ada loophole, at least dia boleh cover. Macam Kak Azhar kan. Saya rasa siapa yang Kak Azhar ni tahu. Kita kadang-kadang kita offer confident pass, tapi fail. Betul tak? Berlaku. Asal apa? Kita tengok ada beberapa pensyarah masa dulu ni, saya punya zaman. Pensyarah tu bagi tahu kita. Dia kata Melayu ni dia bukan masalah you tak ada ilmu, tapi cara you karang. So kat situlah menjadikan sebab. Ada kalanya lecturer kata, "Okey, kalau aku tengok kau punya subjek kau tak bagus.
tengok kau yang tauhid, kau punya ni anak salah tu salah saya ingat, saya lupa nama dia. Tapi dia kata, kau ni apa ni kau buat belajar. Tapi bila dia tengok saya anak punya apa ni panggil kashful apa darajat anak ataupun result slip tu, dia tengok Quran anak bagus, automatik dia pass kan. Ya. Automatik dia pass kan. Maknanya bagus lah kat sini Azhar, nak rasa dekat madrasah Junaid tak boleh buat gitu. So mudah-mudahan that's answer the question lah, insya-Allah. For the simplification lah. Masya-Allah. Okay, Ustaz. Yeah, I think that's deep lah. Di mana you cakap memang panduan semua dah diberikan, Al-Quran dah diberikan, hadis dah diberikan, macam-macam dah diberikan. It's up to the slaves kan, macam mana. Abang love you. Okay, so okay, kita sambung dengan soalan seterusnya, Ustaz. Mungkin you boleh teruskan dengan soalan di mana kita dalam kehidupan ni dia ada ups and down dia ada kena-mena dengan soalan tadi. Mungkin bila kita nak istiqamah tu susah sikit. Kadang-kadang kita dah beribadah dah apa, kita overconfident. Di mana terus kita takut kita overconfident tu dia tak membantu sangat. Kadang-kadang bila kita dah terlalu tak beribadah pula, kita rasa macam alamak, kita ada banyak sangat kekurangan. Allah masih nak terima kita ke? So macam mana kita nak istiqamah tu? Betul. Okey, tanya istiqamah. Okey, dia istiqamah ni memang semua orang dia ada struggling lah. Okay, dia bukan benda yang mudah, tapi dia perlu ada mujahadah. Dia sebenarnya simple dia punya konsep dia yang sebenarnya Islam dah ajar hanya. Istiqamah ni kita akan buat bila bila kita ada, pertama niat lah. Niat kita nak jadi baik. Niat kita nak jadi yang terbaik. Jadi kita cari apa yang boleh istiqamahkan kita. Sebab Islam ajar kita buat amalan tak apa, biar sikit tapi selalu kita buat. Ada orang dia terlalu exaggerate ataupun dia terlalu eager, dia nak buat banyak. Semua dia nak buat. Tapi akhirnya benda yang dia nak dapat tercicir, benda yang dia pegang pun terabai. Jadi kita nak benda tu walaupun sikit tapi kita konsisten dan kita quality. Sebab dalam satu hadis tu, saya ingat lagi dalam satu hadis, one of the hadis tu that dia punya bahasa Arab saya lupa lah dia punya spesifik, tapi lebih kurang dia punya maksud hadis dia, yang mana seorang daripada Badui, one of the Bedouin time tu, Bedouin tu datang pada Nabi, dia tanya Nabi, dia kata aku ni masuk syurga tak kalau aku buat solat saja, solat 5 waktu saja, aku puasa Ramadan saja, aku tak puasa sunat pun, aku buat zakat mana yang perlu saja, yang sunat ni aku tak buat, aku buat haji lah sekali semua hidup, aku masuk syurga ke tak masuk syurga? Tapi bila Nabi dengar soalan tu, kata Nabi pada para sahabat, kalau betul dia buat, solat 5 waktu memang betul dia buat, sungguh-sungguh, puasa Ramadan dia buat betul-betul, ataupun zakat dia buat betul-betul, memang dia tak tinggal, haji dia buat sekali, Nabi kata dia masuk syurga. InsyaAllah. Padahal dia buat simple je, benda wajib je. Jaga yang kalau wajib, nak kata solat Qabliyah Ba'diyah tu mungkin dia ada lopong sikit lah. Mungkin lah, saya tak tahu. Kan dia tak cerita kat situ lah. Ataupun dia tak pernah buat puasa sunat. Dia tak pernah ni. Dia kata aku puasa wajib saja. Kalau basic macam gitu, Nabi kata masuk syurga, apatah lagi kalau kita buat sunnah lebih sikit. Masya-Allah. Jadi biar kita yang wajib tu kita quality kan. Cuma kalau sunnah kalau kita mampu, Alhamdulillah. Itu boleh tutup segala apa yang kita buat. So Nabi ajar kita biar sedikit kan, yang mana memadai dengan kemampuan kita tapi konsisten. Nak solat malam silakan, tapi jangan buat sampai 8 rakaat. Itu bagus lah, bukan tak bagus. Tapi 2 pun masalah. Kan, maknanya waktu pula buat 8, itu malam tu lepas tu tak buat lagi sebab penat. So biar kita buat 2 saja setiap malam, itu lebih baik daripada kita buat 8 malam, 8 rakaat. Bukan salah saya tak kena salah. Tapi kemampuan masing-masing. Okey, kemampuan masing-masing. Saya rasa itulah insya-Allah dia akan jadikan, iaitu doa. Saya rasa doa tu penting. Kerana Nabi SAW ajar kita, walaupun kita ni buat yang terbaik, Nabi suruh kita doa kan. Allahumma sabbis qulubana ala dinik. Kan? Maknanya Nabi suruh kita doa pada Allah, mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita ni dalam keadaan dalam landasan agamanya lah. Kan? Sebab at the end of the day, Allah yang akan decide, Allah akan izinkan.
Kalau tidak, kalau Allah tak izinkan, Allah tak reda, tak akan jadi benda tu. That's the end lah of the things lah. Okay, Masya Allah. Saya mudah-mudahan jawab soalan tu Alhamdulillah, Ustaz. Okay, so sebelum kita menutup tirai kita, okay, mungkin kita boleh kasih satu soalan yang terakhir, Ustaz, boleh? Okay, dia boleh. Dari 4th May, dia cakap, as young parents, Masya Allah, I think he's still young, tapi dia dah ada anak lah. As young parents, how do I ensure to perform my responsibilities to my children for Islamic knowledge? Dia tanya macam mana tanggungjawab dia ni sebagai parents tu nak menupuk nilai keagamaan, keislaman kat anak-anak dia ni. Considering my background knowledge is limited, dia punya asas pula tak berapa kuat lah, asas Islamic knowledge dia tak berapa kuat. Some recommendations perhaps, mungkin Ustaz boleh kasih recommendations sikit tak? Dengan masa, dengan, mungkin Ustaz boleh tutup tirai dengan kasih nasihat sekali lah kepada youths kita yang join kita pada malam ni, insyaAllah. InsyaAllah. Itu kita jawab dulu yang soalan daripada saudara kita atau saudari kita yang parent. Kita pun semua yang jugalah kan. Kita pun muda juga anaknya, walaupun nampak macam dah tua. Masih youth lagi lah. Okey, tentang yang rasa macam nak bila lagi, masih bila lah, insyaAllah lah, hati saja. Tapi umur dah tua dah. Okey, tentang apa yang parent tadilah, apa responsibility dia boleh buat, yang mana dia pun dengan basic knowledge dia tentang Islam pun limited. Okay. Dia dalam Islam ni, dia limited tak limited tu kembali pada masing-masing. Yalah, of course kita nak kena cari info ataupun belajar lagi ke, atau saya recommend satu buku. Buku tu saya tak tahu ada dalam bahasa Inggeris atau tidak. Satu buku tu namanya Tarbiyatul Aulad. Maknanya karangan Nasir Alwan. That's a very good book for me. I don't know whether there's a translation in English atau Malay. But saya ada Arabic banyak. Bila buku tu antara benda yang dicakap dengan kita yang dia usulkan tu, Dr. Nasir Alwan ni dia bagi tahu how do we dia kata tetapkan anak kita ni dalam landasan Islam yang betul. So first and foremost, first kali dia tentu pertama sekali diri bapa dulu, mak bapak. You need to ensure that you can perform example to your children. Kita nak anak kita solat tapi kita sendiri tak solat. Kita nak anak kita ni baca Quran, you don't do that. So how to ensure your children to follow you but you yourself you didn't do that. Sebab anak dia akan tengok saja. Anak dia tak disakap, dia tak tahu pun. Mungkin dia tanyalah tapi macam contoh macam solat. Solat ni macam mana nak suruh anak kita ni boleh solat automatik. Saya pun tengah buat eksperimen. Yelah, belum jadi tak jadi itu tak tahulah. Mudah-mudahan jadilah. Sebab itu yang saya jumpa dalam buku tu. Dia kata antara benda, biasanya kalau kita panggil anak kita solat macam mana? Itu first Macam apa first kali reaction bila kita dengar azan? Biasanya apa kita cakap? Okay, mak nak solat bapa nak solat Tengok, anak kita akan tengok expression muka kita. Bila masuk solat je, azan je, muka kita macam tak happy jumpa Allah. So how we want to ensure your children yang kan solat dia macam nak solat. I see. So show your children the happy, not happy face maknanya you are eager to communicate with Allah SWT, but through solat lah. So bila dalam solat tu cakap dia, bapa nak solat tau. Okay, boleh. Bapa solat sekejap muka nampak macam happy. Jadi anak tu bagi tu, bila sampai azan ni bapa aku happy. Jadi dia tanya, so, father, when comes to azan, why you so happy? So dia nak tahu kenapa kita happy. Kita nak happy. And then at the same time kata Dr. Alwan, dia kata at the same time ajar. Jangan paksa. Just ajar. Dia tak nak tu cerita lain lah. Bagi tahu pada dia, bila sampai tu dia, pak aku akan ajar. So soal balik kita. Lama-lama dia akan tengok, macam best nak solat. So dia akan follow pelan-pelan. Tak apalah, mula tu dia main apa-apalah, tak kisahlah kan. The same thing to the Quran. The same thing to the Quran. We need to show, baca Quran, we need to show the good expression to your children. Kalau you tak show the expression to your children, walaupun kita tak ada limit, kita knowledge kita tak besar pun. But at least we show the good expression to your children,
when it comes to religion. Solat, baca Quran, ambil wudu, apa lagi? Doa, makan ke, apa-apalah kita kata. Show the expression. Sebab the kids yang belum memayis ni, they just follow the parents' footstep. Follow by Itu pada saya bagus. Dr. Nasir Alwan ni, if you have, for me, you jerit. Okay, maknanya dia akan demonstrate how to ensure your children to have apa tu, macam dia rasa bangga aku post form solat. Dia rasa suka bila dia baca Quran. Dia ataupun dia suka bila dia start untuk baca doa. Biasanya bila baca doa kita tolak-tolak. Anak, siapalah nama dia, Khalid, baca doa, makan. Bayangkan kalau anak kita suruh kita, Father, your turn lah. Tapi kita tak tahu apa perasaan dia. Malu juga. Kau kenapa kau suruh aku? Kau begini tu. It's not good thing. So kita kena show to your ni. Sama juga dengan doa. Doa, ajar anak kita nak dapat sesuatu bukan minta kita, minta Allah. Dr. Sanawan cerita macam mana nak suruh dia doa selalu. Dia kata if your children want something, kan, kita boleh belikan tak? They want something, okay, Father, I want bicycle. Kita biasanya apa? Layan. Okay, I will buy you tomorrow. Okay, after ini. Ataupun after your exam, after you pass, I buy semua. Sebenarnya, Dr. Anwar bagi tahu kita, nanti lama-lama kelamaan anak tu akan cakap, wah, aku nak bicycle, Father boleh give me. Aku nak PS5, my father can give me. Actually, itu maknanya apa? The children will depend your father, not to Allah SWT. Jadi Dr. Alwan bagi tahu kita, ajar anak kita, you want bicycle? You want the PS5? Okay. You pray to the God so that I have money to give you bicycle. I see. If Allah doesn't give me money, you macam mana pun I kaya, I cannot give you bicycle. So need to ask the permission from your God so that he can give me money so that I can buy you a bicycle. So at the end of the day, anak kita akan fikir, nak apa-apa, aku doa pada Allah SWT. Ni very the least. So it's a good book. Ni is my recommendation Siapa-siapa lah, saya pun gitu juga. Kita ada. Kan? Walaupun kita daripada madrasah, buku tu bagus tu. It's a good book. Tarbiyatul Aulad lah dalam bahasa Arab. Anak beli kat Mesir tu sebenarnya. Yes. Tapi tak tahu ada translation tak in English ataupun boleh. So you need to find lah. I think I don't know in Shopee ke kalau ada. Tapi dalam bahasa Arab mungkin ada kan. So insyaAllah this is to help you as a young parent to accommodate your children with the religion. InsyaAllah. I think itu sajalah daripada anak. Just to add, mungkin another good book yang I boleh share juga is Children Around the Prophet by Dr. Hisham Al-Awadi. Dr. Hisham Al-Awadi. Dr. apa? Hisham? Dr. Hisham Al-Awadi. Itu ada bahasa Arab dia dalam bahasa English. This book is written in English. So kalau ada Spotify pun boleh search for him dekat Muslim Central. Nama dia Hisham Al-Awadi. Dia tulis mengenai Children Around the Prophet. Yang best ni pasal buku ni, pasal dia suka fokus on the sigar sahabat. Dia fokus on the younger companions, how they look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Betul. So macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih those good values dekat macam Anas bin Malik radhiyallahu an bila dia masih kecil-kecil ni. Abdullah bin Umar. So macam mana diorang terkesan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan macam mana Nabi ajarkan Islam dekat mereka. Memang another good book jugalah, insya-Allah. Ya, itu buku dia tipis Buku tipis, kecil je. Kalau nak order pun boleh. Kecil je. Okeylah. Kalau kecil okeylah agaknya. Kalau macam tebal-tebal ni, gila nak habis. Kan. It's a good starter book lah. Okeylah. InsyaAllah lah. Kalau yang tu tak tahu, I don't know. Kalau bahasa Arab tu tebal sikit. I don't know about in Malay atau English. Kalau ada lah. Saya tengah cari juga kalau ada Malay in English for Tarbiyatul Aulad tu. Kalau ada Dr. Nasir Alwan kita panggil. Dr. Nasir Alwan, insyaAllah. Okay, so apa tadi yang last apa? Nasihat tadi ya? Okay. For the youth especially especially for the youth today, insyaAllah. Okay, ini just ini bukan nasihat saya, tapi kita this is come from our teachers also lah.
our teachers, kita punya murabbi lah, ataupun tak kira lah dia teachers ke, kita punya lecturers ke, orang-orang yang ikhlas dalam nak didik manusia ataupun didik masyarakat kita ni. Biasanya ulama kita pertama sekali dia nasihat kita adalah, of course kita kata, saya dah bagi tahu tadi, antaranya dia kata jangan bila kita baca Quran tu tadabbur sekali. You can find a lot of values, things yang kadang-kadang tu boleh correct kita punya cara fikir kita. Yang kedua sekali, of course kita tak boleh lari we cannot run from the complexity of the human being ataupun the world today. Okay, we need to deal, we need to face them. Kita tak boleh lari. Ada orang kata, Ustaz, kalau itu kita migrate. You migrate pun also you can deal with that. So you cannot run from that. So when you cannot run, you need to face them. So we need to have a base lah. Kan? Macam tadi saya kata, I'm from the filosofinya ni. Kan? Kalau kita tengok balik, hari ni banyak orang banyak orang ni terdedah dengan benda-benda yang bentuk filosofi ataupun pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang tu boleh jauh kita daripada Islam. Okay. So macam mana diorang masuk pun tak apa, tapi kita ada base. Kan? Baru-baru ni ada orang cakap, ada beberapa orang-orang bukan ataupun barat tengah kaji pasal roh, maknanya spirit hari ni, sebab dah ada AI, artificial intelligence, yang mana dia satu hari dia akan attack kepada kita punya roh hari ni, yang mana satu hari roh tak wujud sebenarnya. Kan? Baru-baru ni juga diorang tengah kaji pasal otak pula, pasal neuroscience hari ni. Maknanya orang barat kaji sebenarnya, yang mana dia try to buktikan yang mana Nabi SAW dan the Prophet Muhammad SAW tu, when he saw Jibril AS for the first time, and then after that he going back to Khadijah shivering. So these people, they say that sometimes it's not because he saw this thing, because of, they shivering because of he saw. Sometimes dia kata it's not he saw Jibril. Kadang-kadang pasal otak dia. Kalau dulu Salman Rushdie kata dia ada sakit gila babi. Okay. Maknanya Nabi Muhammad tu dia ada sakit gila babi bukan pasal tengok Jibril. Sebab dia ada penyakit. Hari ni orang akan kaji dia ada mental disorder. Rasulullah SAW boleh jadi ada mental disorder sebab bila dia jumpa Jibril dia dalam keadaan shiver. Ya. Kan? Wallahualam lah. So benda-benda ni kita kena deal. We need to deal that. Kan? Yang mana hari ni banyak lah kita tengok macam-macam punya ni. So the youth must have a base behind that. Yeah, so if you don't have a basic, better you check the basic first. So the basic, maknanya you kena faham Quran kalau boleh as a basic, bukan nak dalam-dalam. Kan? And then hadis, banyak kita dekat dengan hadis Nabi SAW. So tadilah one of the books tadi lah. Banyak dekat dengan sahabat yang cerita. Maknanya make them as our example. Sebab kalau saya cakap, oh Nabi zaman lain, tak, Nabi pun dia deal dengan macam-macam complexity of Arabs. Kan? So apa yang Nabi datang tu, Nabi tunjukkan kita. So this is how we deal as a Muslim. So apa pun Nabi tahu, Nabi ibarat macam Nabi tahu, satu hari datang lebih dahsyat daripada tu. Yeah. Pasal Nabi kata apa? Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. So those who live after me, okay, you will see a lot of a complex, a lot of differences. So on that situation, what we need to do, Nabi bagi solution. Kan Nabi bagi tahu apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin amdu 'alaiha bin nawajis. Kan? Lepas tu pula Nabi sambung, walaupun nampak macam orang hari ni tak suka, tapi kita kena cakap. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Yeah. Sebab apa? Memang betul hari ni berlaku. Kita akan nampak differences banyak dari sudut orang cuba untuk bawa benda baru dalam agama. Yang orang cuba claim benda ni datang daripada agama, sebenarnya bukan datang daripada agama. Maka ketika itu Nabi suruh kita cari balik sunnah-sunnah Nabi yang sahih, cari balik example daripada para sahabat kerana mereka lebih dekat dengan Nabi SAW. So bila kita pegang ni, insya-Allah lah. Kita macam mana pun kompleks satu negara, zaman anak-anak kita, cucu kita, insya-Allah akan terselamat daripada benda-benda ni. Mudah-mudahan. Tapi apa pun, yes, kita minta Allah SWT, mudah-mudahan Allah jaga kita lah. Khususnya iman ataupun akidah anak-anak kita pada akan datang. Amin. Sebab saya tengok memang, I am so worried.
Yeah. Because my children will go to that extent. We go in the primary school, we go to secondary school. So those who teach them is our generation today. Yeah. Our children, sir. So Our children. Yes, our children. Yes, correct. Our children will be taught from where? From who? This youth generation. Yeah. So kalau youth generation rosak, anak kita rosak. Masya Allah. So the youth, you have that lah. Yeah. Kena do something good lah. Yeah. InsyaAllah lah. Itu sajalah saya. Masya Allah. Ada responsibilities lah, Ustaz. Okeylah, Alhamdulillah, Ustaz. Terima kasih kerana perkongsian yang bermanfaat yang disampaikan tadi. Okey, itulah kenapa kita pilih topik ini untuk disampaikan. Kerana it goes back to kita punya belief system lah. So cara kita berfikir, perasaan kita, bagaimana kita melihat satu perkara tu, it goes back to kita punya belief system. InsyaAllah kalau kita punya belief system, kita punya akidah betul, selamat, InsyaAllah yang lain tu semua akan lebih terjagalah. Walaupun kita dalam kesusahan, dalam penderitaan, kita tak result tu nak buat benda-benda yang tak senonoh tu lah. Tapi kita lebih, orang kata lebih calm, lebih relax, lebih kompos. Pasal kita ada akidah yang buat kita lebih yang beriman. Masya Allah. Okeylah, so Alhamdulillah, terima kasih semua kerana bersama kita pada malam ini. Kalau rasanya apa yang disampaikan bermanfaat, silalah kongsikan. And tak melupa like kita punya IG Muhammadah SG. Okay, you can like kita punya Instagram, Facebook, kita ada YouTube dan sebagainya. Okay, so insyaAllah apa yang disampaikan tu bermanfaat, kita sampaikanlah kepada yang lain juga, insyaAllah. Okay, Sas, terima kasih banyak kerana bersama kami pada malam ni. InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah, be useful to the youths and the next generation juga lah, insyaAllah. Okay, so aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Okay, peace be upon you and peace be upon you. Youth. Jadi. Okay. Assalamualaikum. Good night. Okay, waalaikumsalam.